masih ada lagi generasi yang dangkal ilmu, yang mana apabila berlakunya mungkin ketidaksepadanan daripada segi pendapat dengan autoriti, mereka tidak berani untuk bersuara. Mereka takut untuk bersuara, mengangguk-angguk sahaja. Dan akhirnya terjadilah satu sistem yang orang kata satu sistem bobrok. Dan bila baru-baru ini, Yang Muhammad Yusri mengatakan bahawa perlunya untuk kita membangunkan generasi muda belia ini dengan cara kebangkitan ilmu yang harus disemai dengan budaya membaca. Bila Datuk Seri kata membaca, ramai generasi Z terutamanya yang tertawa. Kenapa perlu membaca? Sedangkan sekarang ini teknologi sudah terlalu canggih. Ada internet, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Tetapi kenapa budaya membaca itu juga yang ditekankan? Datuk Seri. Kita jangan ketawa. Harus terima kenyataan, ya, kekuatan saya sebut tadi dan kelemahan. Tetapi ada bedanya. Kita mau angkat. Kita tidak mau hanya meneruskan. Ini bukan satu kesinambungan semata. Ini usaha untuk mengangkat martabat, harakat, derajat negara. Negara ini siapa? Manusia di dalamnya. Kalau universiti kita umpamanya mengekang, mengongkong pemikiran dan kebebasan anak-anak, mana kita membentuk generasi yang rasa cemas dan takut untuk menyoal. Ya. Sebab itu saya memberikan arahan, ya, Malam Menteri Pendidikan belum ada, untuk memberi kelonggaran. Ya. Media harus lebih bebas. Mahasiswa harus beri ruang untuk mengungkap pandangan, menegur, mengkritik. Ya. Tetapi tentunya ada aturannya. Ya. Tidak boleh menyerang, tidak boleh memfitnah. Tapi boleh mengkritik dan mengkritik yang keras. Supaya kita latih apa yang dikatakan creative and critical thinking. Apa maksud pendidikan itu? Pendidikan itu ialah menerima ilmu supaya kita boleh berhak menyoal. Ya. Kalau tidak, ambillah bidang apapun. Ya. Sebab itu di mana-mana saya beritahu, kita bukan nak latih orang, anak muda menjadi macai atau walaun. Kita nak latih anak-anak muda supaya mampu berfikir. Ya. Kalau saya pernah di beberapa sesi temuan, saya sebut tentang buku Harry Miller, Excellence Without a Soul. Ini dekan Harvard. Universiti Harvard itu universiti yang terkemuka, melahirkan sarjana terkemuka. Tetapi ada mantan dekannya yang menulis menyatakan, ya kita ada excellence, kecemerlangan. Tetapi kita tidak punya generasi yang punya hati nurani, keprihatinan. Apa contohnya? Universiti gagah, melahirkan manusia intelektual yang terkemuka dan dihormati di dunia. Tetapi tidak sama sekali prihatin tentang apa yang berlaku di luar. Di luar itu ada diskriminasi kaum yang parah. Orang kulit hitam dihina, ditindas. Di luar kampus itu ada kelompok-kelompok yang paling miskin. Ghettos yang tidak dipedulikan dan anak-anak dilatih ini. Ada kecerdikan, ada kepintaran, ada kemahiran, tapi tidak ada hati nurani. So there is excellence but without a soul. There is therefore a deficit in the education, in the whole entire philosophy of education. Why? Tidak ada critical thinking. Ya. Manusia itu dilatih. Kalau ada karya lama, kalau sudah Google nanti ada nama pengarangnya namanya Paulo Freire. Dia menulis tentang apa tujuan universiti? Melatih anak-anak jadi pintar, ada disiplin dia. Tetapi untuk berfikir. Tetapi kalau tidak, dia jadi seolah-olah katanya lembu yang kudus, a sacred cow. Yeah. You only explain, articulate what you are told. You cannot defer, you cannot criticize, you cannot disagree. Maka sebab itu saya katakan mesti ada ruang untuk dikatakan creativity. Ini
yang saya rasa perlu ditekankan. Cuma, saya akan lapis. Di Malaysia ini, negeri berbagai kaum, bersuku kaum dan agama. Perbezaan itu kekuatan. Moto awal kita di zaman Tunku Abdul Rahman, bersekutu, bertambah mutu. Tetapi kita ini kalau perbezaan menimbulkan kecelaruan dan permusuhan. Ada orang kerana dia bukan dari kaum itu, dia menghina. Tadi saya di Lok Kawi dengan tentera, saya bicara tentang perbezaan warna kulit, kaum, jantina. Itu kerja siapa? Itu kerja Allah SWT. Maknanya menetapkan orang itu hitam atau putih, itu suku kaum mana. Tapi bagaimana kita, manusia yang dijadikan oleh Allah berbeza, memilih untuk menghina orang kerana warna kulitnya, menghina orang kerana budayanya atau kaumnya atau wilayahnya. Ini yang kita sebut umpamanya keperluan untuk dita'arafu, berbeza tetapi appreciate dan hormat. Sebab itu dalam madani ini di antara lain termasuk amanah, termasuk ihsan. Ini manusia. Manusia jenis apa? Cakap soal agama mesti pecah belah orang. Cakap soal agama, mesti perbodoh orang lain. Cakap soal agama sedikit, masukkan orang dalam neraka. Siapa kerja kamu itu? Bukan urusan kamu. Agama itu untuk menunjukkan kasih sayang, mengajak mereka. Kita ada kelemahan. Tapi manusia ini, dia ada semangat yang disebut, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ini hadis utama. Di antara yang pertama kali disebarkan oleh para sahabat untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya menyebut, tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Irhamu man fil ard, tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Ya. Kamu Muslim, kamu Kristen, kamu Buddhis, manusia. Kasih sayang kamu mesti kamu tunjukkan. Bukan saja itu, haiwan. Karena di bumi itu termasuk haiwan. Termasuk pokok-pokok, bukit bukau. Jangan diroboh tak tentu arah, itu jadi banjir tak tentu arah. Jangan dimusnahkan bumi. Itu dikatakan irhamu man fil ard. Dicurahkan kasih sayang kepada bumi. Apa akan berlaku? Yarhamkum man fis sama. Nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kamu. Apa lagi yang kita mohon? Adakah kerana allowance? Kerana darjat? Kerana wang? Tidak. Disebut di sini tanggungjawab kamu kepada manusia dan haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan bumi yang kamu curahkan kasih sayang. Kamu percayalah setiap perkara paling kecil kamu lakukan dan sumbangkan kasih sayang itu, yang di langit akan mencurahkan rahmat kasih sayang ke atas kamu. What else do you opt for? So dalam education ini bagi saya, terutama dalam perbezaan kaum dan sebagainya, gunakan cara kritis tapi faham bahawa kita berdepan dengan kelompok yang desperate, yang akan gunakan masalah kaum seolah-olah hancur kaum lain kerana dominasi satu kaum, atau hancur agama lain kerana dominasi satu agama. Saya pergi membawanya saya sering ke masjid, majlis-majlis di masjid. Tapi saya pergi juga ke gereja di Kajang. Ini mereka undang saya bicara di Kajang. Tentu di gereja, dia tak ada bulan sabit belakang. Dia ada cross belakang kan. Jadi itu kan diambil gambar Anwar dengan belakangnya cross. Tengok. Ini manusia akan merusakkan Islam di negara kita. Bodoh. Ya. Ya. Sebab itu saya kata, mesti ada kritikal. Sudah tengok, kata tengok TikTok. Oh, tengok Anwar cross. Jahanam. Sebab itu saya kata kena ada pemikiran yang kritis. Apakah benar, di mana, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa keperluan kita orang Islam ke gereja, ataupun orang Kristian ke masjid, apa keperluannya. Itu semua kita boleh bahaskan sekiranya kita punya fakta. Sebab itu saya katakan, mesti ada ilmu, mesti ada minat dan kecintaan kepada ilmu. Sayyidina Ali sebut, lazzatul ma'rifah is the love for scholarship. Bukan scholarship beasiswa.
scholarly pursuit, minat untuk menimba ilmu. Kerana kalau ada itu, ada ikhlas amal ini, maka digabungkan keduanya, baru jadi manusia yang kita anggap berjaya dan berguna. Jadi saya punya harapan sangat tinggi di kalangan mahasiswa. Sebab itu kesibuk-sibuk saya bagaimanapun, Ketua Menteri Haji Ji tahu, orang dalam pengusi dia. Mana-mana universiti saya pergi, mana-mana negeri saya pergi, saya mesti cari jalan untuk masuk ke universiti dan kampus dan bicara dengan anak-anak kita. Kerana finally, apa dia? Kerana saya yakin anak mahasiswa lebih mudah faham dan dapat membaca apa yang tercerna dari hati nurani saya.